Alright, masanya telah tiba untuk abang bincangkan berkenaan Ejen Ali musim 3 episod 6 Mesti Buru. Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad, harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni Abang Din nak buat spoiler review Ejen Ali musim 3 episod 6. Kalau korang belum tonton lagi episod ni, pastikan korang tonton dulu dan baru datang tonton video ni, okay? Spoiler alert kepada sesiapa sahaja yang tak nak spoiler, okay? Abang akan bincang pasal spoiler 100% pasal episod ni dalam video ni. So pastikan kalau korang tak nak spoiler, jangan tonton video ini. Dan sebelum Abang Din mulakan bincang apa-apa pasal spoiler, Abang Din nak pesan dulu kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafoodin. Ada beberapa 60% orang yang tonton video abang tapi tak subscribe pada abang. Abang harap dalam 60% tu bolehlah subscribe sikit dan bantu Abang Din untuk dapatkan ke 10,000 subscribers sebelum tahun 2023, dan kalau boleh 7,000 subscribers sebelum tarikh lahir Abang Din yang dah dekat dalam minggu depan. Anyways, tak nak buang masa lagi, jom kita sama-sama review balik Ejen Ali musim 3 episod 6 ni dan bincangkan berkenaan beberapa teori sekali. Alright, sekarang kita di babak permulaan episod 6 ni, di mana kita bersama dengan Profesor Akram aka Quattro, bersama Dos dan juga bersama dengan Rizwan. Okay, sekarang ni Rizwan on the way nak pergi halang Singko ataupun nak pergi cari Singko. Lepas tu diorang ada sedikit perbualan. Dalam perbualan ni ada satu benda sangat menarik yang telah pun yang dicakap oleh Akram. Okay, Profesor Akram cakap kalau Zero boleh hasut jin untuk sertai dia, macam mana pula dengan kalau lepas ni dia target kita. Okay, so dekat sini basically kita dapat confirmation yang selama ni kita tengok daripada Uno tu semuanya adalah plan Zero. Itu semua adalah kerja Zero. Uno hanya menjalankan tugas sahaja. Pada pandangan abang, sebenarnya abang tak berapa minat benda ni sebab pada abang dia undermine kekuatan Uno. Abang selalu nak percaya yang Uno ni adalah karakter yang buat sesuatu atas sebab dia nak buat sendiri. Sebab caranya dia ada backstory. Dia ada backstory dengan Mata, dia ada backstory dengan Zain personally. So abang rasa macam apa saja yang dia buat dalam musim 1 dan 2 itu adalah personal. Okay, sekarang ni abang tahu sebenarnya dia diminta oleh somebody. Abang tak puas hati sangat sebenarnya. Abang rasa macam so Uno ni just orang bawahan je lah. Okay, abang kurang sikit dengan idea tu, tapi abang still open dengan idea yang ini semua apa yang Akram tahu, apa yang mereka tahu. Tak semestinya ini adalah kebenaran. Okay, abang punya teori, abang cakap Zero ni adalah someone yang bekalkan duit. Okay, orang yang bekalkan intel, bekalkan duit, itu masih ada lagi. Mungkin itulah Zero yang sebenarnya sebab kita belum tahu lagi. Tapi buat masa ni dalam episod ni kita dah dikonfirmkan yang Zero tu adalah basically bos kepada Uno, dan abang rasa macam sedikit kecewa lah. Abang rasa sedikit kecewa lah dengan benda tu. Selain daripada tu, kita juga nampak sedikit karakter moment berkenaan Dos. Okay, Dos yang abang rasa ada rasa simpati dengan Akram at least, dan nampak dia hampir tersenyum dengan Akram, tapi dia tak tersenyum. Okay, dan dia ada rasa kesian dengan Akram. So I like it. Kita nampak sedikit Dos, karakter dia bukan jahat lah, dia ada hati perut jugalah. Okay, samalah dengan Rizwan, yang abang expect sebenarnya ada hati perut, tapi nampak macam kurang sikit. Okay, bila Dos tegur dengan pandangan Dos, baru Rizwan nampak macam bercakap. Tapi itulah, at the end of the day still good character moments lah. Alright, kat babak ni, okay, benda ni abang sebenarnya tak penting sangat, tapi abang nak tegur. Abang baru pergi ke channel Buzzpop. Okay, Buzzpop TV, Buzzpop channel, ada buat perbincangan Angel Ali. By the way, kalau korang nak hari Selasa nanti, Buzzpop ada buat live stream perbincangan Angel Ali. So korang boleh pergi waktu malam ke channel Buzzpop, dan mungkin abang pun akan ada, kita akan berbual dekat ruangan chat dia lah. Dekat Buzzpop TV tu ada salah seorang panelis, saya lupa mana satu, tapi dia cakap ada kemungkinan yang Kim akan pilih Ali, and babak ni Kim memang pilih Ali sebagai pilihan utama dia. Tapi obviously kita tahu Kim tak boleh pilih Ali sebab mereka sama teras. Okay, just nak point out benda tu. Alisha dah tak boleh contain lagi. Alisha terang-terang dia tak tolak, dia jealous lah. Dia jealous. Senang, dia jealous.
Tak tahu nak cakap apa pasal benda ni. Just nak tunjuk babak ni. That's it. Alright. Sambung. Dekat sini ejen Gita confirmkan yang sebelum ni Mata Arena tak pernah buat di luar daripada arena. Okay, so ini first time. Dan kejap lagi kita tahu kenapa diorang buat dekat luar arena. Abang tak bincang sekarang, abang bincang bila tiba masanya. Alright, so dekat babak ni kita dapat sedikit presentation daripada Datuk Hisham. Datuk Hisham tengah nak present bukan benda besar yang ada kat background tu, tapi Datuk Hisham nak present benda yang kecil dekat tangan dia, iaitu Azurium Sintetik. Azurium Sintetik yang baru, yang lebih power lagi. Azurium ni dia cukup kuat untuk power satu Jumbo Jet punya engine. Okay, engine yang sama yang akan makan 4 liter minyak dalam masa 1 saat. Dia benda besar kecil ni, besar ni macam kat tangan abang besar ni, dia boleh power jet tu. So which means Azurium Sintetik ni sangat-sangat power. Okay, so apa yang abang cakap dalam video teori abang semua salah. Just nak tegur, music waktu ni memang I love it. Music best. Dan yes, nama Azurium baru ni adalah Azurium Lestari. Okay, Azurium yang sangat powerful. Sekejap kita nak bincang salah satu persoalan yang timbul daripada kita punya penonton-penonton ni yang agak sas sikit. Okay, so kita dapat beberapa soalan daripada penonton-penonton kita. Soalan pertama berkenaan dengan pertahanan. Adakah Azurium Lestari ni boleh digunakan untuk pertahanan? Lepas tu kita punya Maya cakap, Datuk Hisham cakap, saya tak nampak kenapa tak boleh. And then orang ni pula, orang baju yang pakai cermin mata ni pula kata boleh tak guna untuk benda lain. Lepas tu dia pakai topi, yang pakai topi ada jambang tu memang sas gila. Dia cakap, dia tanya boleh tak saya ambil dulu bayar kemudian. Ini tak betul. Lepas tu yang pakai baju hijau pula tanya ada orang lain tahu tak berkenaan dengan benda ni. Kenapa kita bincang pasal benda ni? Well, sebabnya abang rasa mereka-mereka ni semua adalah pelabur. Kenapa abang cakap macam tu? Sebabnya adalah dua soalan yang kita dapat tadi. Yang pakai topi tu tanya boleh tak saya ambil dulu bayar nanti. Dan yang kedua soalan yang daripada baju hijau, dia tanya orang lain, ada tak orang lain tahu pasal benda ni. So basically mereka ni mungkin dari company-company besar-besar dalam cyberraya ataupun dari luar cyberraya nak try dapatkan Azurium ni untuk kegunaan mereka sendiri. Tapi kita tak tahu baik atau tidak. Pada pandangan abang, benda ni memang tak baiklah dari Datuk Hisham, sebab Datuk Hisham nak try jual Azurium. Benda tu mungkin akan bawa keuntungan kepada cyberraya, tapi mungkin benda ni boleh jatuh ke tangan yang salah dan akan mengakibatkan benda yang lebih buruk kepada cyberraya. Tapi ni lah, cuma apa orang kata, abang punya pandangan je lah. Tak tahulah jalan cerita ni nak pergi ke arah mana. Babak ni, okay, babak ada perbualan sikit di antara Dos dengan Rizwan. Okay, so dekat sini kita dapat confirmation tentang Dos yang dia memang 100% follow Uno. Okay, dia tak heran pasal orang lain, dia memang follow Uno. Dan bila Uno dah tak ada, dia tak nak follow sesiapa lain. Okay, dia tak nak follow Singko, especially dia panggil perempuan tu Singko perempuan keji. So there you go. Sebab itulah dia memang tak nak ada kena-mengena lagi dengan Numerous. Untuk siapa ni, Rizwan, Singko cakap Rizwan pun sama. Dia nak dia punya kesetiaan adalah pada Uno, bukan Mata. Sebab itulah Rizwan tak return kepada Mata. Well, pada pandangan abang, Rizwan ini nak try buktikan something pada Mata dulu, barulah dia kembali ke Mata, ataupun at least dia dah buktikan pada Mata and then dia stop. Okay, dia dah tak heran lagi dah pasal benda-benda ni. Abang rasa macam tu. Abang tak rasa Rizwan ni setia pada Uno sahaja. Sebab Rizwan, abang pelik lah kalau Rizwan setia dengan Uno. Dia dah hampir mati sebab serangan Uno. Lepas tu, dan Uno telah mempergunakan dia masa musim 2. Kalau dia still setia dengan Uno tu agak pelik lah. But you know, benda tu masih boleh jadi lagi. So kita masih tak tahu apa status Rizwan sebenarnya. Abang rasa benda yang kita dengar ni adalah tanggapan daripada Dos sahaja. Tapi biasanya kalau dalam animasi macam ni kan, apa yang situasi sebenar tu dia akan sampaikan melalui dialog. So kita just ambil terus je. Tak payah nak fikir ini adalah macam ni, ada macam tu, ada pusing-pusing. Mungkin tak ada macam tu pun. So Rizwan memang still setia pada Uno, walaupun Uno dah tak ada, sama macam Dos. Sebab tu diorang bekerjasama. Alright, so diorang semua pakai baju sekolah. Tapi abang je nak tegur sikit berkenaan dengan tekstur baju sekolah ni. Abang rasa ini baju sekolah special. Baju sekolah ni bukan baju sekolah biasa, tapi baju sekolah ni adalah baju suit Mata yang dirupakan jadi baju sekolah.
Okay, so dorang baju mata yang macam armor kan, yang mungkin kalis peluru dan apa, baju dorang macam tu sebenarnya. Okay, macam baju mata dorang, macam suit mata dorang, tapi berupa baju sekolah. Sebab dari segi tekstur dia macam pelik kalau baju sekolah dia macam tu. Abang rasa tekstur dia lebih sesuai kalau ini adalah baju mata. Okay, dari segi tekstur, kalau korang tengok betul-betul dekat skrin korang, korang akan nampak benda tu. Waktu ni dorang ambil gambar Friends, great. Kim, Ali faham, Kim, Zaz dengan Iman faham, tapi Kim dengan Rosa. So Rosa ni macam mana sebenarnya? Adakah Rosa dah lupa yang dia tak suka dengan Kim, ataupun dia suka Kim, dia tak suka Rizka? That's the type of question that I have. Tak tahu jawapannya. Abang rasa dia suka Kim lah, itu jawapannya. Tak tahu nak bincang apa lagi kan. Dekat sini pula kita nampak Kim nak try ambil gambar dengan Alicia. Kenapa abang nak cakap pasal benda ni? Sebab abang nampak Mika yang dekat background dia zoom out daripada shot ni. Sebabnya mungkin abang punya teori lah, mungkin dia rasa dia tak diperlukan dalam selfie ni. Dan yang kedua, dia tak suka Kim. We don't know. Alright, so sekarang kita dapat sedikit lagi pengenalan dengan kawan Kim. So kawan Kim ni adalah someone yang lebih tua dari dia dan juga seorang wanita. Okay, kawan Kim ni basically macam dia punya mentor. Bukan mentor macam ejen kita, no. Dia macam mentor, macam orang yang bantu Kim semasa Kim mula berlatih. Dan orang ni juga adalah orang yang buat Kim punya kitab. Okay, perempuan yang lebih tua dan juga tekno. Kenapa abang cakap dia tekno? Sebab dia buat Kim punya kita. Okay, perempuan lebih tua dan dia juga tekno. Dia buat Kim punya kita. Abang ulang banyak kali. Jennie is very high on that list. Okay, karakter kawan dia ni ada kemungkinan orang yang kita tak kenal dan orang yang tak relevan dengan cerita Ejen Ali. Tetapi buat apa Ali nak bagi kita backstory, nak cerita pasal, okay, 2 episod dah kita dapat sedikit snippets, kita dapat sedikit tidbits tentang Kim punya backstory. Buat apa kalau kita nak diberikan benda ni tapi akhirnya dia tiada siapa-siapa. Abang rasa Jennie might be the person. Okay, Jennie adalah salah seorang ejen antarabangsa yang pertama sekali, yang awal-awal yang dibawa ke HQ sebab mungkin atas dia punya kepakaran, ataupun ini adalah kerja Uno ataupun kerja Zero yang nak Jennie berada di HQ, dekat dengan HQ at least, dan yang nak Jennie jaga Iris. Okay, ya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan it's probably Jennie. Kita tak tahu. Abang main sebut Jennie, but abang ada bincang dengan macam kawan abang Blitzstrike X Mecha kan. Abang ada bincang dengan dia pun setuju this is probably Jennie sebab perempuan lebih tua yang techno. So maybe Jennie. Itu satu je karakter perempuan yang kita kenal dan dia jahat. Dan kalau Kim dan Jennie adalah kawan sebelum Jennie jadi singkuk, it's gonna be good lah. Okay, satu twist yang agak baik untuk cerita Ejen Ali ni. By the way, Rudy tak ada pakaian sekolah. Rudy just pakai jaket dia. Ramai yang ada orang persoalkan benda ni. Rudy akan pakai baju sekolah ke? Abang cakap mungkin Rudy akan pakai baju sekolah, but no, Rudy pakai pakaian biasa. So confirm Rudy tak sekolah. Rudy memang 100% mata. Dia tak pergi sekolah biasa. Alright, so sekarang ni kita dalam babak di mana Datuk Hisham beri dia punya ceramah kepada adik-adik kita. Okay, so apa ceramah dia pasal apa? Ceramah dia cakap lah, dia bagi tahu dia punya misi dia untuk share dia punya teknologi cyber raya kepada satu dunia, dan dia nak bawa mata bersama tu. Maksudnya kalau dia nak share, boleh share, tapi pada masa sama keselamatan teknologi tu akan dijaga oleh mata. Aku rasa itulah apa yang dia nak cuba sampaikan. Kemudian dia cakap lah, nak jadikan Mata Arena ni sebagai contoh, nak tunjukkan yang luar negara, international dengan Cyberraya boleh bekerja sama, ketepikan any difference, try to work together. Itu yang dia nak cuba sampaikan. Dia kata kalau awak bantu saya kali ni, saya akan pastikan yang awak akan pergi lebih jauh sebagai ejen. Dan ini adalah reaksi Alicia. Abang sendiri pun dengar ayat tu, abang macam what? Ini adalah ayat politik.
ayat ahli politik. Do not believe them. Okay, this is all a lie. Okay, siapa Datuk Hisham nak bawa mereka pergi lebih jauh? Datuk Hisham yang bagi dorang skill? No. Dorang yang belajar sendiri semua based on dorang punya skill. Politics is not supposed to be part of dorang punya skill. So Datuk Hisham punya kata-kata ini adalah kata-kata yang abang tak boleh percayai. Sus level semakin tinggi. I don't like Datuk Hisham. Dia mungkin orang yang baik, karakter yang baik. Abang memang sus tak semena-menanya, but still ayat dia ni, reaksi Alisha dengan abang sama. Kenapa dia nak cakap macam tu? So yeah, I don't like Datuk Hisham. Very sus. Alright, so kita dapat tahu dekat sini Datuk Hisham yang minta Mata Arena punya pusingan yang kali ini berada di Cyber Science atas permintaan dia. Why though? Kenapa? There is ada connection. Abang boleh buat connection, but nanti kita bincang connection tu pada penghujung video ni. Buat masa ni, abang just nak cakap there is something memang sus gila dengan Datuk Hisham. Dan by the way, bila kita dah sampai tahap ni, abang nak bincang sikit pasal benda yang mereka kena lalui pusingan kali ni. Pusingannya senang sahaja, it's a treasure hunt. Diorang diberikan list benda-benda macam diberikan riddles. Kemudian diorang kena selesaikan semua teka-teki tu, dan kemudian mereka dapatkan satu token, dan akhirnya selepas dapat 4 token, tempat terakhir akan diberikan, maksudnya lokasi terakhir diorang kena pergi akan diberikan lah. Okay, so itu basically lah treasure hunt bak kata Datuk Hisham. Waktu ni Ali cakap bahasa Inggeris. You know, riddles. Just nak point out. Dan Mamat ni cakap Zagadka. So abang ada Google sikit Zagadka. Zagadka tu adalah bahasa Rusia yang maksudnya puzzles ataupun riddles. So yeah, he's definitely Russian. If not, dia adalah Polish, sebab dalam bahasa Polish tu apa, negara apa, Poland. Dalam bahasa negara Poland pun ada Zagadka. But I think he's Russian lah, sebab dia lawan dengan binatang, dia lawan dengan beruang kan. So dekat Rusia normal lah benda wrestling dengan beruang tu normal untuk orang. So Zagadka, lawan dengan beruang. He's definitely Russian. That's all I'm gonna say. Waktu ni gelak, waktu ni kelakar. Bertindak segera yang paling perlahan sikit. Bertindak segera daripada Alisha. So basically waktu ni diorang try nak Sam sebenarnya. Waktu ni babak Sam tengah nak figure apa nak buat, sebab ketua kumpulan dia cakap Sam kan, pasal Ali pun kan. So akhirnya Sam decide untuk just tiru orang je. Okay. Saya macam kita ikut je dia orang. and siapa ni, si Alex pun nampak benda tu, dan macam okay, kita ikut je. Betul, Alex pun setuju dengan benda tu, dan Ali dengan Mika pun just ikut je. Ya, kita tiru tim lain. That's the easiest way. Which is fine lah, sebab diorang tak marah Alex. Alah, kita bukannya try buat sendiri pun. No, diorang just ikut orang lain je. Dan kita tak boleh salahkan Sam juga, sebab readers bahasa Melayu Sam memang tak tahu. Sam bukan orang daripada Cyberaya. Sam tak tahu bahasa Melayu punya readers, tak tahu teka-teki bahasa Melayu. So Sam memang tak boleh jawab. Kalau Ali sendiri tak boleh jawab, Ali dan Mika tak boleh. So jangan expect Sam dengan Alex boleh. So diorang tiru ni, diorang ikut tim lain, tak salah. Okay, dan kalau korang baca, ada satu thread panjang daripada VA Agent Kim, Eva cakap berkenaan dengan kepercayaan diri. Sam ni dia kurang kepercayaan diri sikit. So mungkin abang setuju sangat dengan benda tu. Sam dia doubt diri dia, macam boleh ke aku buat. So there you go, dia tiru je, but I don't care, sebab pada abang dia sangat bijak. Sam dalam episod ni is so good. Dia sangat simple, dia ada sedikit character arc. Nampak macam dia, macam cakap tadi, dia doubt dia punya, macam dia macam boleh ke tak boleh kan, dia persoalkan diri dia sendiri. But other than that, dia punya reaction like in this one is so funny, sangat kelakar. 5 out of 5 Sam punya reaction. This is what we want. This is the Sam that we want, and kita dah dapat. I'm so happy. Abang sangat happy dapat tengok perangai Sam yang sebenar. I like it so much. Abang suka lah. Abang suka dengan Sam yang kita dapat ni. So tahniah. Wow, for making one of the most orang karakter paling tak disukai kepada karakter yang sangat cool yang kita boleh sukai lepas ni. So good job. First time kita tengok Zaz tanpa headphone, dan dia straight
One Piece terus. Dia terus ada observation haki. I love it so much. Kenapa Zaz seorang je pakai face mask, I don't know, but Zaz tanpa headphone, amazing. And then Zaz dapat ambil coin tu, great. Okay, abang tak tahu lah ni character development ke tidak, but I love it. I love this moment from Zaz. Episode ni tu kelebihan dia. Dia banyak character moments macam ni yang simple but I really appreciate. Waktu ni music again top notch. Dia punya music is just like so good. Music ni jenis music yang abang boleh dengar every day. Just like tengah edit video keluar music ni, macam yeah, you know, exciting. Yeah, love this music. Alright, so babak ni dalam trailer panjang macam ni, dalam promo lain, lepas tu dalam episod macam ni balik. Kenapa? I have no idea. And then boom, kita sampai ke bahagian ni. You know, my brain splattered all over the dinding, you know. Mind blown. It's crazy. I just why, how, when, where, semua persoalan tu datang dari dalam kepala otak abang. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang buatkan final room Ali dan kawan-kawan dia ni kena pergi adalah bilik yang sama ada Rizwan dan juga Dos. Like, this is too good to be true. Dan by the way, jangan ingat yang Dos dan Rizwan tak tahu tentang Ali, sebab tadi pada awal episod, bukan awal, tadi masa diorang dah masuk dalam tempat ni, Quattro, okay, Profesor Akram ada cakap kita ada masalah sikit. So lepas dia cakap kita ada masalah sikit, terus cut ke Ali, basically menunjukkan yang masalah itu adalah Ali dan kawan-kawan. Okay, so diorang tahu tentang kehadiran Ali dan kawan-kawan. So kenapa diorang still berada di situ? Kenapa diorang ibaratnya macam tunggu Ali dengan kawan-kawan? Seriously, banyak sangat persoalan. Jomlah kita bincang sikit. Okay, abang memang kena bincang. Kalau tidak, abang tak senang hati. Alright, sekarang kita nak bincang sikit apa yang sebenarnya berlaku dalam episod ni, dan mungkin bincang tentang apa yang mungkin akan berlaku dalam episod 7 nanti. By the way, episod 7 tu adalah episod terakhir untuk first part of Agent Ali. Lepas ni akan ada bahagian yang kedua untuk musim 3 ni, episod 8 sehingga episod 13, yang tarikhnya kita tak tahu bila, tapi mengikut daripada Encik Usamah, akhir tahun. So mungkin bulan 11, bulan 12. So tunggulah. Okay, so sekarang kita nak bincang berkenaan episod 6 ni, dan apa yang sebenarnya berlaku dalam episod 6 ni. Apa yang sampai jadinya benda terakhir yang kita tengok tadi. Alright, sekarang kita nak try ambil semua fakta-fakta yang kita tahu, dan kita nak satukan, nak cuba buat benda ni jadi macam masuk akal. Alright, kita ambil daripada episod lepas. Kita tahu yang Numeros nak serang Mata Arena, dan kita juga tahu yang Dos Rizwan tahu tentang Numeros nak serang Mata Arena. Kita just boleh expect yang Dos dan Rizwan tahu semua plan Cinco. Okay, semua plan Numeros. Yang buat abang betul-betul rasa macam wow adalah bila Mata Arena tiba-tiba diadakan di Cyber Science di hari yang sama Cinco nak serang Cyber Science. Kenapa abang cakap macam tu? Sebab yelah, Rizwan nak cari Cinco kan dekat Cyber Science, dekat pada hari itu. Betul, dan pada hari itu juga Ali dan kawan-kawan datang ke Cyber Science. Nampak tak dia punya macam connection dia? Dan pada masa yang sama, Cinco, Numeros nak serang Mata Arena. Mata Arena tak semestinya tempat. Mata Arena tu mungkin juga adalah orangnya. Peserta-peserta Mata Arena tu adalah Mata Arena. Betul? So macam tiba-tiba plan Numeros masuk terus dalam ni. Okey, abang rasa ini macam plan Numeros. Kenapa pasal ini plan Numeros? Sebabnya Rizwan berada di sana, dan kemudian sekarang budak-budak Mata Arena pun berada di Cyber Science. Okay, so basically macam Numeros nak mereka berada di situ pada waktu sama, hari yang sama, dan sebab itulah semua orang berada di tempat yang sama. Ibaratnya benda ni telah diplan oleh Cinco ataupun oleh Zero. So siapakah Zero dalam persoalan ni? Kita memang tak tahu, tapi the highest person, benda yang paling abang boleh suspect adalah
Datuk Hisham. Sebabnya Datuk Hisham adalah orang yang bawa budak-budak arena mata ni ke cyber science. Ingat tak Datuk Hisham cakap dalam episod ni, dia minta benda ni berlaku last minute. Dia minta maaf lagi dekat Agent Leon. Sorry lah, last minute. Kenapa tiba-tiba last minute dia nak minta benda ni berlaku dekat cyber science pada hari yang sama. Rizwan dan Dos datang cyber science, dan kalau kita tahu Rizwan dengan Dos memang dah spy Cinco. So Rizwan dengan Dos dah tahu Cinco berada di cyber science hari tu. Basically Cinco berada di cyber science hari yang sama, Mata Arena ada di cyber science. Benda yang mereka nak serap, bro, kalau Zero tu bukan Datuk Hisham, I'm happy sebab abang akan mind blown lagi sekali. But at this point 50% memang is all Datuk Hisham, and probably someone else kita tahu, but for now it's Datuk Hisham. Okay, mungkin Zero tu Profesor Akram. Seriously, kita tak tahu. Profesor Akram mungkin adalah Zero yang sebenar. Dia just tipu-tipu. Okay, dia cakap dia Quattro, but actually dia Zero. Ataupun it's like one of the mentor. Mungkin Agent Leon adalah Zero, ataupun Agent Karya. Sebab Agent Karya dengan Datuk Hisham muka dia lebih kurang sama. Bila tengok sebelah-sebelah lagi sama. Just korang tengok balik. Mungkin, ataupun salah seorang ejen antarabangsa tu adalah Zero, ataupun at least orang terdekat Zero. We don't know that. We're gonna have to see. Dan satu lagi pasal teori yang mungkin mentor kepada Kim adalah Jenny. So kalau betul benda tu berlaku, kalau Jenny memang mentor Kim, mungkin kita akan dapat babak di mana mereka berjumpa, dan kemudian Kim akan terkejut dan Jenny pun macam mungkin akan terkejut. Dan sama ada Kim akan terus join Jenny ataupun Kim akan lawan dengan Jenny. Itu something yang kita kena tunggu pada episod 7. Ataupun mentor tu bukan Jenny. So kita just boleh berharap je lah kita akan jumpa satu hari kawan Kim tu, ataupun kita dapat gambar ke apa kan. Kita pun tak tahu. But yeah, banyak benda yang mungkin berlaku dalam episod 7, and I cannot wait. Apa yang satu confirmation abang dapat dari sumber yang abang boleh percayai, episod 7 ni dia punya cliffhanger penghabisan dia akan buatkan kita semua mind blown sangat, dan buatkan kita tak sabar untuk episod 8. So I'm ready. Abang tak sabar sangat. Let's go episod 7. Let's go. Buat masa ni abang akan tamatkan abang punya review dekat sini. Abang suka sangat dengan episod ni sebab banyak character moments yang best, aksi yang menarik, dan muzik-muzik yang gempak gila. Tahniah kepada WOW. Tak sabar nak tunggu episod 7. Video akan tamat dekat sini dah sebab dah terlalu panjang. Kita jumpa di video masa akan datang. Siapa yang tonton sampai tahap ni, korang memang legendary. Terima kasih kepada semua members, korang semua memang terbaik. Ya, abang nak tidur. So, tamatkan sekarang kat sini. Okay. Bye. Assalamualaikum. Pelik betul hari ni.